Betul ke pinjaman bank lebih murah berbanding koperasi ni? Ya, memang betul tu. Saya tak nafikan kenapa pinjaman bank lebih murah berbanding dengan koperasi. Ini adalah sebab mengapa pinjaman bank lebih murah berbanding dengan koperasi. Dalam vlog saya kali ini, saya akan bagi info kepada anda semua sebagai pengguna yang bijak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naufal. Anda kini dalam rancangan Biar Tahu, Jangan Ditipu. Dengan media masa kini, ramai pengguna yang menjadi bijak dengan membuat perbandingan terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barang tu. Betul tak? Sama juga macam pinjaman, sebelum mohon, mestilah kita nak kena buat perbandingan dulu kan? Tak gitu tuan-puan. Jadi, ramai apabila membuat perbandingan ni, terus dapat tahu, oh mahal lah pinjaman koperasi ni, tak nak lah dan sebagainya. Tak juga tuan-puan. Sini, saya akan bagi fakta kenapa tak mahal. Yang pertama, kita bandingkan bank dapat bagi tawaran serendah 3.9% hingga 4.5% bergantung jumlah pinjaman. Manakala koperasi pula 5.9% hingga 9.9%. Ini kerana jika pengguna itu ingin mohon dengan bank, penama itu sendiri haruslah nama kena bersih. Dari kris, sitos dan komitmen pun dia ambil kira tau. Tak sama macam koperasi. Sebab tu koperasi tak ambil kira semua tu. Jadi kadar keuntungan dia ambil lebih sikit. Sebab risiko dia pun tinggi sikit. Yang kedua pula, tuan-puan kenalah semak betul-betul. Sebab ada dari bank, pinjamannya bukanlah Islamik. Jadi kadar keuntungan dia tu boleh letak rendah. Tapi dia akan berubah-ubah lah. Tak sama macam koperasi dengan yayasan. Sebab koperasi ni, dia letak satu keuntungan, kadar keuntungan tu, dia akan flat. Maksudnya dia tak akan berubah. Sebab apa? Sebab dia guna Islamic loan. Dia boleh letak rendah. Sebab loan ni bukan Islamic rate. Kalau Islamic rate, dia tinggi dan statik. Contoh, kita buat pinjaman untuk 10 tahun. 10 tahun kena bayar 100 sebulan. Maksudnya, 120 bulan, hanya penolakan tu hanya menjadi RM100 tu je lah. Dia tak akan ada tambahan. Itu Islamic loan. Kalau bukan Islamic loan, dia akan jadi sekejap dia potong ikut semasa, kadar semasa. Itu konvensional. Tuan-puan kena faham tentang apa itu konvensional dan Islamic loan. Lagi pula, koperasi ni, kadar keuntungan dia tetap dan tak akan berubah. Sebab dia Islamic loan. Jadi, sebab tu ada proses akad, tuan-puan. Yang ketiga, kenapa pinjam dengan koperasi ni banyak dia potong? Itu, ini, nak makan duit orang betul. Bukan, tuan-puan. Sebab potongan dia lebih atas faktor 6 bulan bayaran pendahuluan, stamp duty, insurans, semua tu. Jadi tuan-puan kena ambil kira semua benda tu. Contoh, jika penama tadi tu meninggal dunia. Jadi duit insurans tadi tu boleh cover balik. Sama juga. Contoh yang lagi satu saya bagi, ada juga segelintir peminjam ni, dia mohon RM200,000 maksimum, katakanlah. Dah dapat duit tu. Dia berhenti kerja kerajaan. Jadi, koperasi nak buat potongan tu dah tak boleh dah melalui Biro Angkasa ataupun melalui slip gaji tadi tu. Jadi, macam mana nak potong? Jadi, kan dah rugi dekat situ, tak boleh collect. Jadi, sebab dari situ dia buat potongan dulu. Itu tuan-puan kena faham betul-betul konsep dia. Bukan dia ambil duit semata-mata untuk keuntungan dia saja. Dia pun tak nak tanggung rugi tuan-puan. Jadi, atas sebab ni lah koperasi potong. Jika tuan-puan ada penilaian semula perbezaan kadar keuntungan ni, walaupun bunyi dia macam tinggi, tapi tuan-puan boleh tengok dari sudut bayaran bulanan. Perbezaan dia hanya berbelas-belas ringgit je. Lagi pula, kelebihan dia tak pandang masalah nama tu. Jadi, tak adalah rugi. Tak gitu tuan-puan. Okey tuan-puan ya. Biar tahu, jangan ditipu. Assalamualaikum.